Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Finance dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang masalah perut buncit. Sebenarnya ramai orang yang ada masalah berat badan ni memang tak lari dengan masalah perut buncit. Hai Puan Jessica Jess, apa khabar? So macam saya cakap tadi, ramai orang yang mempunyai masalah berat badan, bukan kadang-kadang, selalunya mereka mempunyai masalah perut buncit. Dan ramai juga di antara mereka yang sebenarnya tak tahu macam mana nak bagi perut mereka kempis supaya mereka boleh kelihatan lebih menarik. So hari ni saya nak buat sedikit sharing sebenarnya macam mana nak menyelesaikan masalah perut yang buncit ni supaya kita boleh meningkatkan tahap kesihatan kita supaya jadi lebih baik. Hai Puan Angle, Puan Nur Hayati, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, sihat ke walafiat ke? So saya harap semua yang join Facebook Live kita ni berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. So sebelum kita nak mulakan, boleh tak saya nak tanya, dengar tak suara saya? Suara saya ni jelas kedengaran ke, tak dengar ke, macam mana? Cik komen sikit. Boleh tak komen kalau dengar? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau dengar suara saya? Sebab kalau boleh kita nak buat satu sesi yang agak interaktif bersama dengan semua yang ada dekat sini supaya kita akan lebih dapat bercakap-cakap lah kan. Waalaikumsalam Puan Haliza, apa khabar Puan Haliza, apa khabar semua yang join Facebook Live kita. Okey, saya nak share sikit perut buncit sebenarnya banyak sebab, banyak sebab perut buncit. Terima kasih Puan Haliza sebab bagi feedback dengar suara saya. Hai Puan Mia, apa khabar? So perut buncit ada banyak sebab. So antara sebab yang paling ketara adalah sebab apa? Sebabkan mereka mungkin tak jaga makan, mungkin stres dan sebagainya. Mungkin juga mereka mempunyai masalah ketidakstabilan hormon. Mungkin juga mereka tak bersenam, ataupun maybe mereka just simply mereka makan berlebihan, lebih daripada apa yang patut mereka makan. So that's why hari ni saya nak buat sedikit sharing tentang macam mana untuk kita menyelesaikan masalah perut buncit. Apakah makanan yang patut kita elakkan, apakah makanan yang patut kita lebihkan, dan macam mana kita nak menyelesaikan masalah perut buncit disebabkan angin, disebabkan lemak ataupun disebabkan benda-benda lain. Siapa kat sini dah ready untuk saya share kita punya sharing pada malam ini? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kalau boleh lagi banyak lagi bagus, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita sekarang ni. Okey, contohnya kan macam ni. Terima kasih Puan Haliza Abdullah yang komen ready. Macam ni tau, perut kita dia berada dekat tengah-tengah. Sepatutnya perut kita ni bila dia berada kat tengah-tengah, sepatutnya dia berada dalam keadaan center of gravity, dan sepatutnya dia akan memudahkan pergerakan kita seharian. Tak kisahlah bergerak, berjalan ke, berlari ke, melompat ke, menunduk ke, menyengit ke, bangun duduk ke, bangun apa benda semua. Sepatutnya perut kita dia memegang keliling pinggang kita dengan lebih kuat. Okay, saya nak tunjuk satu gambar, boleh tak? Boleh tak saya nak tunjuk satu gambar? Bukan gambar testimoni, bukan gambar student saya, tapi gambar kita semua. Siapa nak tengok gambar tu? Boleh tak komen nak tengok gambar? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Saya nak tunjuk satu gambar ni. Mungkin kita akan faham sepatutnya apa yang sepatutnya kita alami. Boleh tak komen kalau dah ready nak tengok gambar? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Okay, saya nak tunjuk sikit gambar kita ni. Gambar kita macam ni. Alright. Ini adalah kita. Ini adalah kita semua. Alright. Ini adalah kita semua. Tak kisahlah jantina, lelaki ke, perempuan ke, negara mana ke dia duduk sekarang, bahasa apa ke dia cakap, tak kisah. Asalkan nama dia manusia, macam ni lah bentuk badan kita. Dan saya nak zoom sikit di kawasan sini. Okay. Saya nak zoom sikit dekat kawasan sini supaya kita boleh jelas dan nampak. Okay, saya nak zoom kat sini. Okay. Dekat kawasan sini adalah kawasan yang mana hanya tulang belakang ni je yang support badan kita. Okay, kalau kita zoom balik,
Okay, kita punya bentuk badan ni daripada sini semua-semua ni. Okay, badan kita semua ni adalah dia support daripada satu je tulang. Satu je tulang, nama tulang itu adalah tulang belakang. Tulang belakang. So tulang belakang ni dia kuat tapi dia macam vulnerable. Cuba kalau katakan ada terrentak sikit ke terjatuh sikit ke, tulang belakang kita dia consist of this macam ni. Okay, this macam ni kan. This macam ni. 1, 2, 3 ini semua this lah. This dekat L4, L1, C4, C5 sekali C lah sebenarnya. So benda tu dia kalau katakan perut seseorang tu buncit, besar kemungkinan dia punya tulang ni akan tertarik ke depan. Okay, tulang belakang ni dia akan tertolak ke depan disebabkan bebanan yang ditampung oleh perut tu, dan badan tu terpaksa macam melengkung ke depan sebab nak menstabilkan. Bukan nak menstabil, sebabkan berat sangat perut tu kan. Kalau katakan perut tu besar sangat lah kan. Jadi that's why dekat dalam badan kita juga, okay, saya nak tunjuk lagi gambar. Boleh tak nak tunjuk gambar lagi? Saya nak bagi kita semua faham sekarang. Boleh tak? Kan? Ada alang-alang saya nak cerita ni, biar saya cerita sampai dapat faham. Boleh ke komen, boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau nak saya cakap pasal benda ni, ke nak cakap pasal benda lain? Cakap pasal lagu Hari Raya Alif Syukri ke? Cakap pasal baju raya, nak pakai baju apa ke? Cakap pasal PKP ke? Tak beraya lah kita kan. Kita duduk rumah je lah menghadap TV dan sebagainya. Boleh tak saya nak explain benda ni? Kalau boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Boleh tak komen boleh. Dan boleh tak share Facebook Live ni, sebab saya rasa macam kita semua patut tahu pasal benda ni. Dan terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Saya nak tunjuk gambar sikit. Macam mana badan kita ni berfungsi. Ni. Okay. Tadi tu saya tunjuk gambar perut kita. Gambar kita punya badan kita kan. Dan sekarang ni badan kita walaupun ada tulang belakang saja, tapi dekat depan ni dipenuhi dengan muscle. Nama dia adalah apa? Core muscle. Core muscle ni lah yang akan memegang badan kita supaya badan kita ni tak jatuh ke depan. Muscle dekat perut kita sepatutnya dia akan memegang bahagian atas badan dan bahagian bawah badan. Bermaksud pinggang ke atas dia pegang, pinggang ke bawah pun dia pegang. Bermaksud kalau katakan kita bina, menguatkan muscle dekat situ, insya-Allah kita akan dapat menguatkan kedudukan, stability upper body dengan lower body. Siapa sini faham saya? Dan bila kita menguatkan muscle di bahagian core muscle tu, insya-Allah perut kita tidak akan buncit. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan sebagainya? Dan cara nak menguatkan core muscle tu bukan setakat nak bersenam saja, malah jaga makan juga. Dengan pemakanan yang betul, insya-Allah dia akan membantulah kita. Dan kebanyakan daripada kita, sekiranya lelaki yang mempunyai ukur lilit pinggang 40 inci ke atas dan perempuan 36 inci ke atas, mereka sepatutnya risau dengan tahap kesihatan mereka yang mungkin akan terganggu sedikit lepas ni. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Sebab benda ni, bila kita faham konsep ni, insya-Allah kita semua tidak akan ada masalah perut buncit lagi. Waalaikumsalam Encik Ros. Apa khabar Encik Ros? Sihat ke? Okay, so that's why cara yang pertama macam mana kita boleh menyelesaikan masalah perut buncit adalah kita kena banyak bergerak, kombinasi pergerakan yang melibatkan upper body dan lower body supaya kita punya muscle di bahagian perut tu yang bertujuan untuk menguatkan stability, memberikan stability bahagian atas badan dan bawah badan, supaya kita akan dapat menggunakan muscle tu. Dan bila muscle tu terbina, digunakan, lemak di bahagian perut memang terpaksa kecil. Boleh tak faham maksud saya? Maksud terpaksa kecil tu bermaksud lemak tu ada tapi lemak tu tak banyak. Kalau lagi sikit lemak, insya-Allah dia akan jadi lebih slim dan nampak lebih ramping lah. Waalaikumsalam Puan Yanti, apa khabar? So cuma lewat join je. Okay, tak apa, it's okay.
It's okay Cik Ros, okay. Saya pun lewat start juga sebenarnya sebabkan solat tarawih dan sebagainya. So, itu adalah point saya yang pertama lah. So, macam mana caranya untuk kita menyelesaikan masalah perut buncit ni? Macam saya cakap tadi, sekiranya kita mempunyai masalah perut buncit ataupun sekiranya kita kenal mereka yang mempunyai masalah perut buncit, mereka sepatutnya risau kepada penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, serangan jantung dan sebagainya. Sebab okey, itu adalah penentu tahap kesihatan kita. Dia juga akan mengakibatkan masalah hormon stabil ke tidak, emosi senang terganggu ke tidak, tahap kekuatan mental kuat ke tidak dan sebagainya. Daripada perut tu saja kita dah boleh nampak dah dia punya karakter seseorang itu. Kan? Antara karakter yang saya dapat kenal yang saya boleh share kat sini, boleh tak saya nak share sikit? Apakah karakter yang tipikal yang ada daripada seorang yang ada masalah perut buncit? Dan mungkin kita akan rasa macam mungkin orang yang kita kenal yang ada masalah perut buncit ni mempunyai apa yang saya sebutkan ni. Boleh tak komen kalau nak tahu apakah sebenarnya antara karakter-karakter yang tipikal yang berlaku, yang ada daripada seseorang yang ada masalah perut buncit. Boleh tak komen nak? Terima kasih Cik Ros sebabkan dah share. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni juga. Okey, antaranya, hai Tuan Muhammad Nazri, apa khabar? Antaranya seseorang yang ada masalah perut buncit ni, nombor satu sekali, mereka of course lah rasa kurang berkeyakinan. Semua orang boleh buat benda tu kan, boleh agak benda tu. Rasa kurang berkeyakinan. Nombor dua, dia akan rasa macam seolah-olah macam diri dia ni macam di-victimize. Nak tanya kalau tak ada masa bersenam tu macam mana? Kebetulan Puan Yanti. Nanti saya akan jawab soalan Puan Yanti lepas saya dah habis point yang saya nak sampaikan ni. Takut nanti terpotong, orang dah lupa, saya pun terlupa apa point saya kan. Nanti saya akan jawab soalan Puan Yanti. Boleh tak Puan Yanti? Okey, apa tadi? Berbalik tentang tadi. Okey, nombor satu tadi adalah mereka kurang berkeyakinan. Nombor dua, hati mereka senang terguris. Mereka senang sentap, okey, biasanya. Kenapa? Sebabkan mereka, nanti saya explain kenapa. Nombor tiga, mereka juga mempunyai masalah seperti macam selera makan mereka ni macam bela binatang, macam bela saka. Macam bela saka punya selera makan. Nombor empat, mereka juga mempunyai masalah macam mental mereka selalu down. Mereka akan rasa cepat down, cepat rasa demotivated, cepat rasa macam senang nak sedih macam tu lah kan. So nombor 5 juga, mereka pun mungkin mempunyai masalah seperti macam cuba nak feel distracted, rasa macam nak elakkan, nak busykan diri dengan melakukan benda-benda yang boleh menghilangkan atau mengurangkan rasa diri mereka tak bagus. Contohnya macam mereka suka ketawa, mereka suka gelak, mereka suka buat kelakar, suka mempermainkan perasaan orang dan sebagainya. Gitu kan. Bukan apa, ini saya cakap ni bukan berdasarkan dari sudut psikologi, tapi dia berdasarkan daripada sudut biochemical yang berlaku dalam badan kita. Semua interaksi antara hormon, interaksi antara segala apa yang dalam badan kita, itulah yang menyebabkan kenapa seorang itu interaksi cakap macam tu, ataupun boleh berada dalam keadaan situasi macam tu. Siapa dekat sini faham? Maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Sebab mungkin kita kenal mereka yang ada masalah perut buncit ni, dan ini saya nak share sekarang ni macam mana sebenarnya perut buncit ni dapat diatasi dalam jangka masa yang singkat sahaja. Saya nak tunjuk sikit gambar daripada student saya yang dulunya ada masalah perut buncit, tapi lepas dah follow cara kita, perut dia dah tak buncit lagi. Contohnya macam siapa? Macam Captain Z. Nampak tak Captain Z punya perut macam mana ke depan kan? Dia bagi tahu pada saya, okey, Captain Z punya perut, dia punya baju ni tak boleh nak kancing sebabkan besar sangat perut dia. Dan bila dah follow cara kita macam ni, dah boleh kancing dah baju dia dengan sangat-sangat simple dan mudah je. Tak ada perlu macam bila kancing je button tercabut. Dah tak ada dah situasi macam tu. Dulu dia pernah ada situasi macam tu. Yang kedua, gambar kedua ni, Tuan Hafiz.
Tuan Hafiz macam ni kan, kita boleh nampak dari sudut tepi, kita boleh nampak yang dia mempunyai masalah berat badan dan saiz baju dia, bukan saiz baju, dia punya keadaan diri dia macam kurang macam itulah. Tapi lepas dah follow cara kita, macam ni badan dia dah kempis dah perut dia. Dia ni lelaki. Kita ada ramai lagi student kita yang lelaki, yang perempuan yang dulunya ada masalah berat badan, lepas tu dah boleh okey dah. Antara gambar yang lain seperti macam ni macam Puan Samsuryawati sebelum ni macam ni badan dia, kita boleh nampak badan dia macam mana. Tapi lepas dah follow cara kita, macam ni badan dia. Sebenarnya semua orang boleh sangat-sangat jadi macam tu kalau dia nak jadi macam tu. So itu antaranya macam mana student kita berjaya dapat turunkan berat badan dan rampingkan pinggang mereka dalam jangka masa singkat. Puan Yanti ada lagi tak dekat sini? Kalau Puan Yanti ada dekat sini, boleh tak komen ada, sebab saya nak bagi tahu macam manakah caranya untuk kita kalau katakan kita tak ada masa nak bersenam. Macam mana kalau tak ada masa nak bersenam, macam mana dia masih lagi boleh turunkan berat badan dan boleh kurus. Boleh tak komen ada, boleh ke bagi saya, boleh tak komen Puan Yanti kalau katakan Puan Yanti masih lagi ada dekat sini. Terima kasih. Hai Puan Ida Osman, apa khabar? Selamat malam. Okay, Puan Yanti kalau ada dekat sini macam ni tau. Bila kita nak turunkan berat badan, nombor satu yang kita patut fikirkan bukanlah senaman. Saya pernah beritahu ni banyak kali. Senaman sebenarnya penting, tapi tak penting macam jaga makan dengan betul. That's why semua student kita, macam mana mereka boleh dan berjaya turunkan berat badan melalui cara kita adalah mereka follow dulu meal plan. Macam mana contohnya macam Puan Suryati, dulunya badan dia bulat macam ni, berat dia 61 kilo dan dalam tempoh 30 hari je, daripada 61 berat badan dia turun kepada 52, kemudian turun lagi kepada 49 dan turun lagi kepada 47 kilo. Dan sekarang nampak tak macam mana penurunan berat badan dia? Dia tak bersenam langsung, tak sempat pun nak bersenam. Dia hanya follow meal plan daripada kita sahaja. Dan dia sempat bersenam seminggu sekali berjoging. Itu je yang dia ada masa, sebabkan petang dia exercise, petang dia kerja. Weekdays dia kerja, malam lah dia tak dapat sebab dia ada anak kecil 2 orang. Okay, yang dia ada masa pun weekend. Tu je masa dia ada, dan dia sempat juga bersenam, berjoging je. Setakat mana dia boleh buat lah. Bukan satu benda yang macam obligation sangat, satu kewajipan untuk bersenam. Tak ada satu kewajipan pun. Yang paling wajib sekali adalah dengan cara jaga makan. So that's why dalam Batek Fitness kita ada meal plan yang kita boleh buatkan untuk student kita, macam mana mereka boleh dan berjaya turunkan berat badan melalui kaedah kita. Waalaikumsalam Puan Samsuryawati. Terlepas gerabak. Inilah Puan Samsuryawati yang saya tunjuk gambar dia tadi. Puan Samsuryawati, gambar dia ni dulu dia macam ni, dan macam sekarang dia macam ni. Dia hanya follow meal plan dulu je. Nampak tak gambar terbaru Puan Samsuryawati? Dia letak gambar profile picture dia kan. So itu antaranya lah macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan mudah dengan follow meal plan dulu. Meal plan itu, mungkin ada yang tertanya, meal plan tu apa? Meal plan tu sebenarnya adalah jadual pemakanan. Jadual pemakanan yang kita boleh amalkan setiap hari, yang mana dia consist of makanan harian yang kita makan, yang kita selalu makan. Yang penting nak kempis perut. Okey. Saya insyaAllah boleh share lah beberapa cara. Saya nak share juga macam contoh yang lain, macam siapa ni? Macam Puan siapa nama ni? Macam ni Puan Mem Ikin. Dulu macam ni Puan Mem Ikin, kita boleh nampak lengan dia, pinggul dia, dan ambil gambar kena menyengit sikit sebab tak nak nampak sangat perut. Tapi lepas dah follow cara kita, tapi dia makan masa sikit lah kan. Dalam tempoh beberapa bulan tu, sebabkan PKP, dia pregnant sekejap, tapi tak ada rezeki, dan dia dapat anak syurga, dia keguguran, dan dalam tempoh 4 bulan tu dia terus pecut, dapat turunkan berat badan zas. Nampak tak macam mana badan dia sekarang? Macam badan dia dulu dan sekarang macam mana. Dan ini berlaku dalam tempoh berapa lama? Dalam 4 bulan, 4 ke 5 bulan macam tu, saya tak ingat. 4 ke 5, tapi tak lama lah.
tak lama. Waalaikumsalam Cik Tah, apa khabar? So itu yang benda yang paling penting sekali yang patut kita fokuskan. Jaga pemakanan dulu. Kita tak tahu nak jaga makanan macam mana, kita boleh Google kalau boleh jumpa. Ataupun boleh nak shortcut dapatkan meal plan daripada Batak Fitness. Kalau tak nak dapatkan tak nak dapatkan meal plan daripada Batak Fitness daripada kami, boleh tanya mana-mana fitness coach kat luar sana ataupun nutritionist ataupun dietitian yang boleh bantu buatkan meal plan untuk kita. Sebabkan bila kita nak dapatkan meal plan, kita kena pastikan makanan yang sepatutnya kita letakkan adalah makanan whole food. Bukannya produk, bukannya ubat kurus ke dan sebagainya dan macam-macam lagi kan. Saya nak share sikit daripada salah seorang daripada bekas student kita jugalah. Bekas student kita macam ni, dulu berat 80 kilo. Nak tahu tak apa usaha yang dia buat selama dia nak turunkan berat badan? Dia pernah cuba produk kurus, dia pernah guna injection hormon untuk membakar lemak dengan lebih cepat. Harga dia RM1,000 juga. So setiap bulan dia kena inject ataupun setiap dia kena inject secara berkala. Tapi lepas dah follow cara kita, dan bila dia follow cara tu dapat turunkan berat badan, berjaya turunkan berat badan. Tapi even though dia ambil produk sekalipun, even though dia cucuk sekalipun, dia still lagi kena jaga makan. Dan pemakanan yang dia jaga seperti macam kurang makan nasi. Kalau macam tak boleh makan makanan yang berkuah sangat, kena makan kering-kering aja. So tak boleh masak tu, tak boleh masak ni, so benda tak boleh makan lah. Tapi lepas dah follow cara kita, nak tahu tak macam mana cara meal plan kita? Boleh tak komen nak tahu? Ramai orang fikir bila kita nak berdiet ni, kita tak boleh makan makanan yang berkuah, kita tak boleh makan nasi, kita tak boleh makan macam-macam benda. Siapa pernah dengar kalau nak diet tak boleh makan nasi? Nak diet kena makan sayur banyak. Kalau nak berdiet tak boleh makan banyak. Kalau nak berdiet dia tak boleh buat itu, tak boleh buat ni, tak boleh makan santan, tak boleh minum tu, tak boleh minum ni. Siapa pernah dengar? Boleh tak komen? Saya pernah dengar diet tak makan nasi. Saya pernah dengar diet tak boleh nak makan tu, tak makan ni. So cara kita, macam mana kita bantu mereka ni nak turunkan berat badan? Kita allow mereka, kita bagi mereka nak makan nasi, boleh makan nasi. Nak makan lauk, boleh makan lauk. Nak makan apa? Makanlah lauk kegemaran sekalipun, tak ada masalah. Dan dia rasa, Puan Shariza Azril lepas dah follow cara kita, dia rasa walaupun dia makan lebih berselera daripada sebelum ni, progres berat badan dia secara konsisten turun. Dan dia jadi badan macam ni. Dan gambar terbaru dia semalam ke kemarin, dia ada upload satu gambar dia. Saya rasa macam agak menarik dia punya gambar ni, dan menyebabkan saya rasa macam saya nak share lah gambar ni kepada you all. Boleh tak komen kalau nak tengok gambar tu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau nak tengok gambar tu? Hai Puan Sarofa Aurora, apa khabar? Saya nak cari Saya nak cari gambar Puan Shariza Azril. Shariza Azril punya gambar kemarin ke bila entah. Dia upload gambar, suami dia dukung dia. Dah macam ni dia. Suami dia dukung dia. Dah ringan dah tu. Ni gambar terbaru dia. Bukan main lagi kan. Bukan main lagi, ringan laki dia buat. Nampak tak kan? Bila dah badan ringan kan, suami tu, saya sendiri kan, saya sebagai seorang suami, doktor pun dah suruh turunkan berat badan. Mesti Puan Yanti ni mungkin rasa macam perlu dah turunkan berat badan. Doktor cakap macam tu, mungkin Puan Yanti ada masalah certain penyakit yang memaksa doktor tu advice macam tu kepada Puan Yanti. So that's why bagi saya nak share sikit. Nampak tak tadi gambar Puan Shariza Azril? Saya nak share sikit. Salah satu daripada student kita yang bila dia follow cara kita, doktor pun cakap, okay, good boy, good job. Boleh follow cara macam ni, diet macam ni. Sebab apa? Diet macam ni bersesuaian dengan tahap kesihatan dia dan menyebabkan dia boleh turunkan berat badan dan dia jadi tahap kesihatan dia semakin meningkat. Siapa nak tengok gambar dia, boleh tak komen nak tengok gambar? Saya nak cerita sedikit tentang Kak Sanisa Saidi. Kak Sanisa Saidi macam ni badan dia. Kak Sanisa Saidi, dia bukan setakat mempunyai masalah berat badan, dia juga mempunyai masalah hypertension, masalah kolesterol kot. Masalah tekanan darah tinggi dengan kecil manis.
Ketiga-tiga tu dia ada, tapi lepas dah follow cara diet kita, kita ajar dia boleh makan makanan kegemaran dia, dia boleh dapatkan meal plan, kemudian pula dia berada dalam kita punya weekly group coaching, dia juga berada dalam kita punya portal Black Magic Mentoring, sebelum ni dalam Facebook group, sekarang ni dah pula dalam portal BMM, dalam bentuk website, ada login, password dan sebagainya. Dan siapa nak tengok gambar terbaru Kak Sanisa saya ni selepas 4 bulan, 3 ke 4 bulan lepas dah follow cara kita, boleh tak komen nak tengok, boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Dan satu benda yang doktor tu bagi tahu kepada dia, kaedah yang kita tunjukkan kepada Kak Sanisa Saini ni terbukti berkesan sebab doktor bagi tahu teruskan cara diet macam ni, sebabkan diet macam ni boleh meningkatkan tahap kesihatan Kak Sanisa Saini. Gambar terbaru Kak Sanisa Saini, bukan terbaru lah, 3 ke 4 bulan selepas dah follow cara kita, macam ni badan dia. Tekanan darah tinggi dia normal, kencing manis dia pun dah normal, hypertension dia pun dah dia makin okey. Dia punya tekanan, dulu dia rasa macam senang tertekan, tapi lepas tu dah follow cara kita, follow meal plan kita, terus jadi okey terus. Siapa sini yang rasa ajaib gila bila dia follow satu cara yang doktor sendiri pun kata wow, okey, kena teruskan cara diet macam tu. Dan saya minta maaf, saya nak minta maaf kat sini, sekiranya ada dekat sini yang mungkin seorang doktor, mungkin ada anak dia ke, cucu dia ke, ataupun saudara mara dia ke yang adalah seorang doktor. Doktor biasanya dia tak ajar dia punya pesakit dia cara makan yang betul. Jaranglah kau nak jumpa macam tu kan. Doktor punya solution adalah, okay, ni ambil ubat. Kak, Waalaikumsalam, Kak Yung berkhabar. So dia saja sambil ubat je lah kan. Tapi bila ambil ubat, setiap ubat tu ada dia punya side effect. Antara side effect yang paling typical sekali adalah berat badan semakin meningkat, ada masalah kaki bengkak, contohnya water retention, ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan berat badan dia lagi susah nak turun. Tapi doktor suruh dia turunkan berat badan, tapi dia makan ubat tu menyusahkan dia nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Hai Puan Hafsah Harun, apa khabar? So, lepas dah follow cara kita, Alhamdulillah memang terbukti berkesan, dapat turunkan berat badan. So, cara dia macam mana? Saya nak share. Kita mulakan dulu dengan meal plan. Meal plan tu boleh kita dapati dekat mana-mana fitness coach, dietitian ataupun daripada nutritionist. Okay, kalau macam tak kenal sesiapa fitness coach yang boleh bantu you all turunkan buatkan meal plan, tak kenal nutritionist atau dietitian yang boleh tolong buatkan kita meal plan, boleh je hubungi konsultan Batak Fitness yang akan meletakkan nombor telefon mereka masing-masing dekat sini, ataupun boleh klik dekat pin komen, cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah kita akan bantu you all supaya korang boleh dapatkan meal plan mengikut makanan kegemaran kita. InsyaAllah bila kita follow je meal plan, kesan dia akan datang seawal 3 hari. Kalau tak percaya, boleh tengok dan browse kita punya Facebook page. Kita akan nampak berapa ramai orang yang join kita punya cara kurus ni. Dia nampak berat badan dia senang turun dengan cara yang sangat gila mudah, tanpa menggunakan sebarang produk, bila mereka faham beberapa konsep-konsep penting. Dan yang paling best sekali, dah alang-alang dah bukan sekadar dapat meal plan saja, kita tengah nak bagi promosi sekarang ni untuk dapat selama 30 hari support dalam bentuk grouping. Support secara grouping. Kak Yung kata line lekat, kena basuh dengan sabun dulu line Kak Yung tu, takut ada gam ke gam gajah ke. Terima kasih Puan Ida Osman yang dah share Facebook Live ni. Alright, saya sambung semula. Kat mana kita tadi? Lupa. Dah lupa dah saya kan. So bila kita lupa promosi kita sekarang ni. Kalau kita dapatkan meal plan hari ni, kita akan bagi group support selama 30 hari. Group support ni apa? Group support ni bukan setakat dapat group support selama 30 hari sahaja, malah kita pun akan dapat weekly support
setiap minggu melalui weekly group coaching. So weekly group coaching minggu ni tajuk dia apa? Tajuk dia macam mana kurus tanpa bersenam. Bersesuaian dengan soalan Puan Yanti cakap tadi. Cara pemakanan tu satu. Okey, dan kita juga ada ajar macam-macam benda lagi. Siapa nak tengok? Siapa kat sini dah tengok portal BMM terbaru kita? Boleh tak komen dah tengok? Saya nak tunjuk sikit. Saya seronok gila sebabkan kita dah ada portal BMM. Portal BMM ni apa? Dia adalah satu portal yang mana kita boleh tengok macam-macam video, cara dan rahsia kurus tanpa menggunakan sebarang produk. So, kalau katakan kita betul-betul committed nak turunkan berat badan, inilah sebenarnya solution kepada persoalan yang mungkin kita sedang alami sekarang ni. Saya nak tunjuk sikit. Mungkin ada yang dah tengok portal BMM ni. Macam Acirus dah tengok, Acirus pun dah browse through dah. Inilah kita punya portal BMM. Kita boleh tengok ada dalam 10 lesson kat sini, dan bila kita klik kat next page ada lagi 10 lesson lagi. Tak klik ke Kang? Dah klik ke? Akan ada lagi 10 lesson lagi. Dan bila kita tengok total semua lesson ada 67 lesson, dan kesemua lesson ini mengandungi rahsia-rahsia kurus tanpa produk. Dan bila kita faham semua konsep-konsep ni, InsyaAllah badan kita memang terpaksa kurus. Siapa dekat sini yang berminat badan dia terpaksa kurus, badan dia terpaksa slim, badan dia terpaksa jadi lebih sihat? Siapa yang nak? Boleh tak komen nak? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita nak terpaksa slim macam ramai student kita yang telah pun berjaya turunkan berat badan. Saya nak tunjuk sikit gambar-gambar mereka yang dah terpaksa slim dah pun. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti ni. Seperti Puan Alia. Dulunya macam ni badan dia. Lepas dah follow cara kita, badan dia terpaksa slim. Daripada double XL, dia turun kepada size XS dalam masa 26 hari. Apa yang dia buat? Dia follow meal plan. Dia dapatkan access BMM selama 30 hari. Dia dapatkan group coaching. Dia juga dapatkan one-on-one coaching bersama dengan saya. Alhamdulillah memang badan dia terpaksa slim. Sama juga macam Puan Samsuryawati. Dulu dia macam ni. Lepas dah follow cara kita, badan dia terpaksa slim macam ni. Dalam tempoh ni 2 bulan saja. 2 bulan badan terpaksa slim. Tahap kesihatan Puan Samsuryawati semakin baik lepas dah follow cara kita. Yang lainnya seperti macam Puan Angle. Puan Angle ini yang dulu dia macam ni. Kalau kita lihat betul-betul gambar dia, dia nampaklah sikit perut dia buncit. Lepas dah follow cara kita, Zaz terpaksa pakai baju yang lebih cantik lagi daripada sebelum ni sebab badan dia dah nampak lebih slim dan terpaksa nampak cantik. Dan seterusnya Cik Ta, tadi Cik Ta dekat sini kan, Puan Azita Tarmizi, macam ni badan dia dulu. Lepas dah follow cara kita, badan dia terpaksa slim, terpaksa tukar baju. Walaupun warna baju colour sama, saya tak tahulah, mungkin dia ambil baju tu, dia hantar pergi alter lah kot. Rasa kan? Ataupun dia simply beli baju baru je, warna dia kebetulan sama. So, pendek kata, benda pertama kita kena follow adalah kita kena follow meal plan dulu. Bila kita follow meal plan, insyaAllah slowly kita akan perasan perubahan badan kita akan berlaku dalam tempoh 3 ke 7 hari. 3 ke 7 hari itulah waktu yang mana badan kita dah mula adjust dengan situasi meal plan yang baru yang menyebabkan badan kita memang terpaksa slim, terpaksa. Nak buat macam mana? Siapa sini yang berminat nak dapatkan badan mereka terpaksa slim? Saya memang sarankan untuk you all hubungi konsultan Batai Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, ataupun boleh klik dekat pin komen tu, cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Kita boleh jadikan perut kita lebih slim, lebih kempis daripada sebelum ni kalau kita izinkan diri kita mengambil langkah pertama, iaitu menjaga pemakanan. Tapi kalau kita mungkin ada masalah nak jaga makanan tu macam mana, boleh dapatkan dulu meal plan daripada kita dengan mudah, dengan cepat, supaya pergerakan ataupun progres kita nak turunkan berat badan tak buang masa. Berapa ramai di kalangan kita yang dah buang masa, buang duit
Kalau lah katakan kita boleh tukarkan masa yang kita dah terbuang tu dengan duit, mungkin kita dah jadi jutawan dah agaknya. Okay, so that's why penting kita mulakan langkah pertama sekiranya kita berminat nak turunkan berat badan dengan cara sihat tanpa produk. Please tolonglah hubungi konsultan Batek Fitness kita. InsyaAllah kami akan bantu. Ataupun boleh klik kat pin komen. Coach, bila lepas workout timbang berat badan mesti naik. Biasa tu Kak Yung, itu adalah apa? Itu adalah nama dia recovery process oleh muscle kita. Muscle kita bila dia nak recover daripada exercise yang kita buat, dia akan simpan air dalam badan untuk dia buat recovery process. Contohnya macam bila kita nak bina muscle, macam bila kita nak buat extension rumah, kita nak buat renovation rumah, kita akan pecahkan dinding rumah, kemudian kita akan tampungkan batu bata, dan tampungan batu bata tu kita mungkin akan menggunakan banyak lagi bahan-bahan apa seperti macam air, simen, kita mungkin juga ada cangkul kat situ, kita juga mungkin ada penyodok kat situ, kita mungkin juga ada mesin simen kat situ. Tapi lepas dah rumah tu dah disiap, cangkul dah tak ada, penyodok dah tak ada, mesin simen tu pun dah tak ada dah. So badan kita akan kembali susut semula. So kalau kata kita nak timbang berat badan, kalau boleh biar kita timbang pada waktu yang sama setiap hari. Kalau boleh waktu tu adalah waktu yang kita macam selepas bangun daripada tidur ke, kan, dan sebagainya lah. So kalau boleh ambil waktu yang sama, jangan ambil selepas exercise. Memang badan kita akan naik sikit, dan kenaikan berat badan kita itu bukan disebabkan lemak, tapi disebabkan kandungan air yang tersimpan dalam muscle kita untuk tujuan proses recovery. Normal tu Kak Yung, jangan risau. So saya seru lagi sekali, sekiranya kita berminat nak mulakan langkah yang pertama, mulakan dulu dengan meal plan. Hubungi konsultan Batek Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, ataupun klik dekat pin komen, cakap saya nak dapatkan meal plan. Saya rasa tu je kita boleh share dulu. Lepas tu kalau katakan kita berminat nak dapatkan meal plan, InsyaAllah hari Khamis ni saya akan ajar macam mana kita boleh kita masih lagi boleh slim tanpa bersenam. Jangan risau, ada cara dia, dan saya akan share pada hari Khamis ni melalui weekly group coaching dalam platform Zoom. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih sebabkan share Facebook Live ni, yang bagi saya komen, yang bagi saya love, yang bagi saya macam-macam semangat. Terima kasih pada Cik Ros, Kak Yung, Puan Ann Angle, Puan Nur Hayati yang selalu berada dalam Facebook Live saya. Especially bila view tengah rendah pada bulan puasa ni, dia memberikan saya semangat untuk buat juga, kan. Lantaklah ada orang tak ada orang, tiba-tiba ada Cik Ros, tiba-tiba ada Kak Yung, tiba-tiba ada Puan Nur Hayati, tiba-tiba ada Puan Angle. Terima kasih banyak. Saya doakan semua sihat dan berjaya dan dapat capai berat badan yang nak dicapai pada tahun ini. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.